Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berbagai berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah iaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat lagi kita meneruskan pengajian tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Abi Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan kita masih lagi dalam surah yang kedua dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah, yang telah kita terangkan, dibacakan beberapa tafsirannya ya pada episod-episod yang lepas, dan kita dah sampai pada hari ini insya-Allah ya dalam ayat yang ke-21 sehingga ayat ke-24 ya daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas kita telah ceritakan kharitah ya surah Al-Baqarah dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran. Kemudian ya pada selepas ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apakah reaksi manusia terhadap Al-Quran.
Ya, maka manusia itu terbahagi kepada 3 golongan yang berinteraksi dengan Al-Quran. Golongan yang pertama ialah golongan yang beriman dengan Al-Quran. Golongan kedua ialah golongan orang yang kufur, terus menutup pintunya terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Quran, iaitu golongan itu orang kafir. Dan golongan ketiga ialah golongan yang mengatakan dengan lidahnya mereka beriman dengan Al-Quran, tetapi dalam hati mereka menafikan segala isi yang ada dalam Al-Quran, iaitu orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi perbandingan, analogi ataupun Allahumma salli ala Muhammad misal atau masal, yang disebutkan masal dalam Al-Quran, 2 masal atau 2 analogi terhadap golongan munafik. Iaitu pertama ialah orang yang memadamkan api. Yang kedua seperti orang yang berjalan dalam kegelapan malam, yang dalam hujan dengan adanya petir dan kilat dan sebagainya. Itu telah kita terangkan pada ayat yang ke-20 yang pada pengajian kita yang lepas. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-21, ya, seperti mana yang baca sebentar tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebut 3 golongan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia. Ya, daripada Allah mengkhabarkan tentang sifat Al-Quran, sifat manusia, maka pada ayat ke-21 dalam surah Al-Baqarah ini Allah terus berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan lafaz ya, dan ya itu ialah harfun nida, ya, iaitu haraf nida bermaksud seru, kata seru. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru dan menyeru terus kepada ya ayyuhan nas, menyeru kepada manusia, wahai manusia. Ya, jadi kita bacakan pengajian kita daripada kitab tafsir Al-Imamain Al-Jalalain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syakhina fid darin amin. Ya ayyuhan nas, ay ahlu Makkah atau ahla Makkah, u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ansha'akum wa lam takunu syai'a. Maksudnya, wahai manusia, yang ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti di sini, manusia itu ialah Ahlu Mekah. Ahlu Mekah itu adalah mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh Al-Imam As-Suyuti sendiri, ya, dalam kitabnya Al-Itqan, bahawasanya dalam Al-Quran sekiranya ada ya ayuhan nas, maka ayat itu ya ditujukan kepada penduduk Mekah. Ya, tetapi sebenarnya mengikut Al-Imam Musawi dalam mensyarahkan mensyarahkan tafsir Jalalain ini, beliau mengatakan itu adalah kaedah aghlabiyah, bermaksud hanya kebanyakan sahaja. Ya, kebanyakan ya ayuhan nas ialah seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada penduduk Mekah. Ya, sedangkan di sini ya ayuhan nas ini berada dalam surah Al-Baqarah, iaitu surah Madaniyah. Maka selayaknya ya ayuhan nas di sini yang merujuk ke bukan hanya khusus kepada ahli Mekah sahaja, tetapi ya ayuhan nas ini merangkumi keseluruhan manusia. Nah, jadi sebab itu dalam Al-Quran, ya, nida ataupun seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dalam Al-Quran ialah seruan ini. Ya, seruan inilah seruan yang pertama dalam Al-Quran. Dan seruan kedua dalam Al-Quran ialah ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ya, kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah, seruan pertama dalam Al-Quran ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya menyembah Allah ataupun beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seruan kedua dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Itu ialah seruan untuk kita beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seruan dalam Al-Quran ini iaitu ya ayyuhan nasu u'budu, ya, kata Al-Imam As-Suyuti tadi, u'budu, ya, maksud dia wahidu. Baik, u'budu itu adalah fi'il amar, diambil daripada abada ya'budu, u'bud, bermaksud beribadahlah kepada Allah. Dan Al-Imam As-Suyuti mengatakan ibadah di situ bermaksud wahidu. Ya, kerana Al-Imam As-Suyuti mengatakan ayat ini ditujukan kepada musyrikin Mekah yang mereka semua menyembah
patung berhala supaya mereka tidak menyekutukan Allah. Ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan wahidu. Ya, dan kalau diambil tafsirannya merujuk kepada ya ayuhan nas itu semua manusia, maka ubudu itu adalah ya ditujukan kepada semua manusia. Maksudnya kalau ubudu itu ditujukan kepada orang musyrikin, maksudnya wahidu. Ya, ini kata al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibn Juzai Al-Gharnati. Dan kalau ubudu itu ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah tetapi mereka tidak musyrik, ya, mereka tidak menyekutukan Allah tetapi mereka yang menyembah, contohnya menyembah benda lain, ya, dengan tidak menyembah pelbagai tuhan. Contohnya seperti golongan etis yang tidak beriman kepada Allah. Maka di situ ubudu itu yang sesuai, yang maksud bagi ubudu iaitu aminu, berimanlah. Dan kalau ubudu itu ditujukan kepada kita manusia sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka ubudu itu ya ditujukan dengan ati'u, ya, taatlah kamu kepada Allah, ya, perbanyakkan amalan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubudu itu adalah satu lafaz yang luas kerana ibadah itu maksud dia luas. Ada ibadat yang khusus, ada ibadat yang umum. Ya, ibadat khusus itu ialah ibadat-ibadat ya yang kita hanya lakukan kerana Allah, ya, yang kita lakukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibadat yang kita lakukan hanya ta'abbudi sahaja semata-mata, contoh semaya, ya, puasa, zakat, haji. Dan ada ibadat yang kita asalnya perkara harus, contohnya makan, ya, tapi kalau kita niatkan kerana Allah maka dia jadi ibadat, ya, ataupun kita bekerja asalnya untuk kita cari rezeki, asalnya kita nak mencari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bekerja, maksudnya kalau kita tidak niatkan kepada Allah maka tak jadi ibadat, ya, maka jadi sia-sia. Bekerja kita tu kena niatkan untuk mencari rezeki yang halal, ya, kita mencari bekerja itu dengan niat, ya, untuk melakukan ibadah, ya, dalam keadaan kita dapat rezeki, makan, minum dan sebagainya. Jadi ubudu tu luas, ya, ibadat yang khusus, ibadat yang umum. Ibadat yang khusus tu banyak, ibadat yang umum itu pun banyak. Baik, jadi kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Imam Abdullah Muhammad Abdul Darras, dia mengatakan surah ataupun ayat 21 sehingga ayat ke-24 dalam surah Al-Baqarah ini mengatakan tentang ilmu akidah, ya, secara umum. Kerana ilmu akidah itu terdiri daripada 3 rukun yang utama. Yang pertama adalah uluhiyah. Ya, jadi ya ayuhan nas ubudu itu, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya, supaya mengenal Allah, ya, supaya menyembah Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi burhan, memberi dalil, memberi hujah, ya, di atas kewujudan, keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ayat yang kita akan baca sebentar nanti. Kemudian dalam ayat yang kedua, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, itu adalah ayat yang berkaitan dengan nubuat, ya, kerana ayat itu menyuruh kita supaya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang wa in kuntum fi raibin itu adalah ayat yang menyuruh kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perkara nubuat ini ialah rukun yang kedua ataupun topik yang kedua dalam ilmu akidah. Kemudian Allah SWT menyebut dalam ayat yang ke-24, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu ialah ayat yang berkaitan dengan ghaibiyat ataupun sam'iyat. Ya, maka itu adalah perkara ketiga dalam ilmu akidah. Seolah-olah, ya, dalam ayat ya ayuhan nas ubudu sehingga ayat yang kita akan baca nanti uiddat lil kafirin, ya, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau menyeru kita semua, ya, supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud percayalah kepada Allah, aminu billah. Kemudian wa in kuntum fi raibin, ayat yang seterusnya nanti
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya aminu bi Muhammad, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang seterusnya, ya, fattaqun nar, itu adalah aminu biyaumil qiyamah, biyaumil jaza, ya, biyaumiddin, ya, berimanlah kamu dengan hari pembalasan. Jadi itu tiga rukun utama dalam ilmu akidah. Allah Subhanahu wa taala ringkaskan dalam ayat ke-21 sehingga ayat ke-24 dalam surah Al-Baqarah. Jadi ayat 21 hingga 24 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan apa sebab, apa dalil akli supaya kita menyembah Allah. Kemudian ayat yang seterusnya, wa in kuntum fi raibin, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya percaya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil hujah kenapa kita perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala suruh kita percaya kepada neraka, ya, dan balasan-balasan yang Allah Taala berikan di hari akhirat nanti tanpa memberi hujah dan tanpa memberi dalil, ya, kerana lazim bagi orang yang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka dia pasti akan percaya kepada, ya, perkara-perkara sam'iyat, ya, perkara-perkara yang tertulis dalam Al-Quran Karim. Baik. Kemudian kata Tuhan pengarang lagi, u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ay ansha'akum walam takunu syai'a. Jadi di sini bermula daripada Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hujah bahawasanya Allah itu bersifat dengan Rabb, ya, bersifat dengan Tuhan. Yang Tuhan ini yang menciptakan kamu, ya, ansha'akum, yang menjadikan kamu dalam keadaan kamu tidak ada apa-apa. Wa khalaqal ladina min qablikum, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencipta orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa ataupun kamu takut, bi ibadatihi, dengan beribadat kepadanya, kamu takut iqabahu, kamu takut akibat ataupun kamu takut balasan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu. Baik, wa la'alla fil asli litaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiq, ya, la'alla ini kalau untuk manusia kita kata litaraji, ya, la'alla bermaksud kita mengharapkan sesuatu yang boleh berlaku. Itu litaraji. Ada satu lagi litamani untuk amrun, untuk perkara yang tidak yang mustahil berlaku, iaitu untuk tamani. Wa fi kalamihi ta'ala litahqiq, ya, dan kalau untuk kalam Allah, ya, bila Allah SWT berjanji sesuatu dengan menggunakan lafaz ta'ala, la'alla, ya, bukan bermaksud perkara itu tidak pasti berlaku atau tidak, ya, tapi jika Allah SWT gunakan la'alla dalam perbuatannya, maka itu adalah pasti, tahqiq, pasti berlaku. Baik, jadi Allah SWT memberikan satu sifat yang pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ya, jadi Allah SWT menjadikan kamu, wahai manusia, an-nas tu maksud semua manusia, dan juga orang-orang yang sebelum daripada kamu, daripada kalangan manusia juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala allazi ja'ala lakumul arda firasya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apa yang disediakan kepada manusia. Ja'ala ay khalaqa, menjadikan, ya, mencipta bagi kamu wahai manusia, al-arda, ya, bumi ini sebagai firash, ya, sebagai hamparan, ya. Kalau kita tengok dalam terjemahan tadi disebut firashan itu adalah hamparan. Jadi firash ni, kalau orang Arab kata firash ni katil, tempat tidur, firash, ya. Baik. Hal bisat. Jadi firashan itu adalah hal, ya. Khalaqalakumul arda hala kaunihi firashan. Firashan maksudnya bisatan, hamparan. Yuftarashu la ghayatan fi salabah, dan tidaklah hamparan itu terlalu keras. Awil luyunah, dan tidaklah hamparan itu terlalu lembut. Jadi bumi ini Allah SWT jadikan kita boleh tidur, boleh baring, boleh kita duduk dan sebagainya.
Cuma ada juga orang yang pertikai. Ini disebut oleh Syekh Asy-Syarawi rahimahullah. Dia kata, bukankah kalau kita duduk atas bumi ini ada batu, ya, ada lekuk-lekuk di batu tu, macam mana kita nak tidur? Macam mana kita nak tidur dalam keadaan yang tidak selesa dengan batu dan sebagainya? Maka kata Syekh Syarawi rahimahullah, yang dia kata orang zaman dulu, orang zaman batu boleh duduk tidur atas batu, ya, maka tidak ada masalah. Tapi orang zaman sekarang ini tidak boleh tidur atas batu, bukan kerana manusia tidak boleh tidur atas batu, ya, kerana kalau kamu persoalkan kenapa Allah Ta'ala kata bumi ini sebagai hamparan tapi manusia tak boleh tidur atas batu, ya, kalau kamu persoalkan itu ialah sebab kamu, yang bukan sebab manusia itu sendiri. Sebabnya manusia pada zaman batu boleh tidur atas batu. Jadi manusia itu seiring dengan perkembangan teknologi atau seiring dengan perkembangan manusia, ya, maka manusia lebih memilih keselesaan. Ya, pada zaman Nabi SAW di Masjid Nabawi pun hanya dihamparkan dengan batu-batu sahaja. Ya, tapi pada zaman kita dihamparkan dengan kapet dan permaidani. Jadi setiap uruf setiap zaman dan adat setiap zaman itu berbeza. Jadi bumi itu Allah Ta'ala jadikan sebagai hamparan mengikut peredaran masa. Ya, ada masa manusia boleh tidur di atas batu. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, manusia boleh tidur atas pelepah tamar, ya, boleh tidur atas kulit-kulit binatang. Ya, pada zaman sekarang manusia itu tidur di atas katil atau tidur di atas tilam. Tapi tetap, ya, yang di bawah tilam itu adalah bumi. Al-ardha firasyan. Jadi bumi yang manusia tidur di atasnya itu sama ada dengan beralaskan apa sahaja yang sesuai pada setiap zaman. Ya, bumi itu tetap, ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Ya, fala yumkin al-istiqraru 'alaiha, maka manusia tidak boleh berduduk tetap di atas itu. Baik. Jadi di situ Allah SWT menggunakan tashbih, ya, walaupun tidak menggunakan harfut tashbih. Jadi maksudnya ja'ala lakumul arda kal firash, menjadikan kamu bumi ini seperti hamparan. Dari sudut manusia boleh hidup ataupun duduk di atasnya tanpa jatuh, dan boleh tidur di atasnya tanpa ada sebarang masalah. Was-samaa'a binaan, ya, dan juga Allah SWT menjadikan langit itu seperti binaan, ya, ataupun saqfan maksudnya atap. Jadi Allah SWT jadikan, ya, bumi, langit itu seperti binaan. Apa maksud seperti binaan? Ya, maksudnya binaan ini adalah satu perkara yang ataupun satu benda yang kukuh. Ya, binaan mestilah kena ada struktur dia, mesti kena ada plan dia, ya, mesti kena ada binaan ni benda yang kukuh lah. Maksudnya dibuat dengan batu ke, dibuat dengan konkrit ke, dibuat dengan simen ke, mesti sesuatu yang kukuh. Bermaksud Allah SWT menjadikan langit ini, ya, seperti binaan yang kukuh, maka kamu jangan takut langit itu akan jatuh kepada kamu, ya, kerana langit itu telah dibina kukuh, walaupun langit itu dibina tanpa ada tiang. Kemudian setelah Allah SWT menceritakan bahawasanya kita ini diciptakan kepada kita langit dan bumi. Langit sudah selesai, dialah meneduhkan kita. Bumi ini dah selesai, dialah menjadi tempat kita berjalan, melakukan kerja, kita tidur dan sebagainya. Kemudian tidak cukup dengan itu, maka Allah SWT memberikan, ya, perkara-perkara yang boleh perkara yang menjadikan kita hidup. Allah SWT berikan kita makanan. Ya, sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'is samarat. Allah SWT menurunkan daripada langit atau daripada awan itu ma'an, air hujan. Fa akhraja, maka Allah SWT mengeluarkan dengannya, iaitu dengan air tadi, ya, dengan tu maksudnya asbab. Jadi Allah SWT jadikan alam ini dengan qanun asbab wal musabbabat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini dengan ada cause and effect, ya, sebagai sebab adi, ya, dengan hukum adat. Adanya air maka tumbuhnya tumbuhan, ya, sedangkan hakikatnya di sebalik itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan air, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan buah-buahan. Ya, tetapi Allah SWT memberi kefahaman kepada kita bahawasanya alam ini berjalan dengan hukum adat. Ya, adat ada peraturan
Sunnatullah yang berlaku pada alam ini yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya pelbagai jenis buah-buahan. Ya, jadi kita ini Allah Taala tidak beri satu jenis buah-buahan sahaja. Allah tidak beri pisang sahaja ataupun anggur sahaja ataupun tembikai sahaja ataupun apa namanya orange sahaja, tapi Allah Taala sebut thamarat, ya, jamak pada thamarun, bermaksud pelbagai jenis buah-buahan Allah SWT sediakan kepada kita sebagai rizqan lakum, ya, sebagai rezeki kepada kita. Fala taj'alu lillahi andadan, ya, sampai situ sebelum daripada rizqan lakum fala taj'alu, maka di sini semua adalah semua ya daripada ayat allazi khalaqalakum wallazina min qablikum, ya, allazi ja'ala lakumul arda firasyan, semua itu adalah dalil kepada wujudnya Allah. Ya, apa dalil, apa bukti wujudnya Allah? Apa bukti Allah SWT Maha berkuasa, ya, yang menyebabkan kita kena sembah Allah, bodoh. Ya, buktinya adalah kita ni boleh makan. Buktinya langit itu tidak jatuh. Buktinya bumi ini boleh untuk kita diami. Maka itu ialah bukti kewujudan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Allah fala taj'alu lillahi andadan, ya, maka jangan jadikan ya bagi Allah itu andadan, ya, syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah fil ibadah, dalam beribadah kepada Allah. Wa antum ta'lamun ay wahala kaunikum ta'lamun, ya, dan dalam keadaan ya kamu semua mengetahui, ya, kamu semua mengetahui, itu bermaksud kata guru kami kamu mengetahui secara fitrah, ya, secara fitrah manusia itu mengetahui bahawasanya annahul khaliq, bahawasanya Allah lah yang mencipta, wala tukhlaqun wala yakunu ilahan illa man yakhluq, wala takhluqun, ya, dan kamu tidak mencipta diri kamu sendiri, dan tidaklah Tuhan itu melainkan yang mencipta. Baik, kita dah habis pada ayat ya yang menceritakan tentang perkara uluhiyah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita supaya menyembah dan beriman kepada Allah dan memberi hujjah, yang memberi dalil akal bahawasanya dengan adanya alam ini, maka adanya Allah yang mencipta kita, adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita beriman dan kita menyembahnya. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin, ayat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengisbatkan nubuwah. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah nabi yang benar dan kitab yang dibawa olehnya ialah kitab yang benar. Baik. Wa in kuntum fi raibin, dan sekiranya kamu semua berada dalam raibin. Raibin maksudnya keraguan. Baik. Adakah yang ditanya, ya, ataupun dibuat satu persoalan, adakah Allahumma salli ala Muhammad, adakah sekiranya ni maksudnya mungkin perkara itu tak berlaku, ya, sekiranya kamu makan maka kamu akan kenyang, boleh jadi dia tak makan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ya haraf syarat di sini sekiranya, sedangkan orang kafir itu bukan setakat dia ragu, orang kafir itu yang sudah mendustakan, bermaksud dia sudah tak percaya, bukan setakat dia ragu, dia tak percaya. Jadi kenapa Allah SWT menggunakan perkataan wa'in di sini, ya, sekiranya, sedangkan mereka bukan setakat mereka sudah ragu, mereka sudah tidak percaya, ya. Jadi Allah SWT kata, Al-Imam Ibn Juzai Al-Qarnati rahimahullah, dia kata Allah SWT menggunakan wa'in di situ, ya, adalah maksudnya sepatutnya perkara tentang ya kenabian Nabi Muhammad SAW ini tidak ada keraguan. Orang yang berakal ya pasti akan percaya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Tetapi sekiranya ada ragu-ragu juga, wa in kuntum fi raibin, sekiranya ada juga keraguan, barulah kamu cuba untuk beri, yang kita akan sebut sebab ini, cuba kamu beri satu kitab yang seumpama dengan Al-Quran sekiranya ada keraguan. Tapi sepatutnya perkara ini tidak ada keraguan tentang mimma nazzalna ala abdina, ya, tentang perkara yang ataupun apa yang
turun, ya, kami turunkan, kata Allah, ke atas hamba kami, ya, iaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada hamba kami. Jadi di situ ada satu syubhat ataupun ada satu keraguan atau ada satu masalah, iaitu orang kafir ni tak percaya bahawasanya Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memberi beberapa dakwaan. Ya, antara dakwaan mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis Al-Quran itu, ya, dengan tulisan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi sebab tu dia kata wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdi. Kalau kamu ada keraguan, ya, tentang Al-Quran ini kami turunkan kepada Nabi Muhammad, dia bermaksud kamu mendakwa bahawasanya Quran ini kami atau Allah tidak turun kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mereka Al-Quran. Ya, sekiranya kamu ada dakwaan begitu, ya, sekiranya kamu katakan bahawasanya Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis ini, menulis sendiri Al-Quran, maka kata Allah, kata Muhammad, abdina itu maksudnya Muhammad minal Quran annahu min indillah, fa'tu bi suratin, maka bawalah datang dengan satu surah min mithlihi, ya, min di situ bayaniyah, maksudnya hiya mithluhu ay al munazzal, ya, wa min lil bayan ay hiya mithluhu fil balaghah wa husnil nazmi wal ikhbari anil ghaib. Maka datangkanlah dengan satu surah. Kalau kamu tak percaya bahawasanya Al-Quran daripada Allah, kamu kata Al-Quran ini daripada Muhammad, maka cuba kamu bawa seperti yang Muhammad bawa. Kalau kamu kata Muhammad boleh bawa Al-Quran, Muhammad boleh reka Al-Quran, maka cuba kamu reka satu Al-Quran bawa mari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'tu bi suratin min mislih. Jadi i'ti atau fa'tu di situ, itu fi'il amar membawa maksud ta'jiz, memberi maksud itu melemahkan mereka, ataupun itu ialah satu challenge, satu cabaran kepada orang kafir, ya, supaya mereka membawa satu surah yang sama seperti Al-Quran. Dan surah itu kata para ulama qita'atun laha awal wa akhir aqalluha 3 ayat, ya, satu apa nama tu, satu beberapa ayat yang terdiri daripada yang paling ringkasnya adalah 3 ayat. Ya, surah yang paling pendek ialah surah Inna a'tainakal kautsar. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa Al-Quran itu ada satu sifat yang sangat hebat, iaitu Al-Quran itu ialah kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang ada mukjizat, yang bersifat dengan mukjizat. Ya, mukjizat ini ialah perkara yang luar biasa. Amrun khariqun lil 'adah. Perkara luar biasa yang Allah SWT berikan pada seorang Nabi untuk membantu membenarkan kenabiannya. Dan mukjizat ini ada tahaddi, bermaksud mukjizat ini mencabar, ya, orang yang tidak percaya supaya membawa mari serupa dengan yang disebutkan ini. Jadi Al-Quran itu ada satu sifat, iaitu Al-Quran itu mukjizat, dia perkara yang luar biasa, dan dia mencabar orang lain supaya membawa datang sama sepertinya. Dan apabila manusia tidak boleh membawa datang seperti dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu semakin tinggi kemuliaannya, ya, semakin tinggi fadilat, semakin tinggi darjat Al-Quran, ya, selagi mana manusia tidak mampu untuk membawa yang sama seperti Al-Quran. Ya, banyak kitab yang dikarang berkaitan dengan percubaan manusia untuk meniru Al-Quran. Ya, antaranya dikarang oleh Allahumma salli ala Muhammad, Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, nama kitab Ijazul Quran, yang menulis beberapa muhawalah, beberapa percubaan untuk meniru Al-Quran. Antaranya yang banyak ditulis, ya, oleh Musailimah Al-Kadzab, ya, dan juga Abu Ala Al-Ma'arri, ya, dan juga Ibn Qaffa, yang membawa datang beberapa percubaan untuk fa'tu bi suratin min mithli. Mereka cuba untuk membawa datang surah yang seumpama Al-Quran.
Antara contohnya yang dibawa oleh Musailimah Al-Kadzab, dia nak meniru ayat inna a'tainakal kautsar. Jadi surah yang paling pendek dalam Al-Quran itu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, inna a'tainakal kautsar itu mukjizat. Fasalli li rabbika itu taklif. Wanhar itu taklif. Inna syani'aka huwal abtar itu mukjizat. Ya, dalam satu surah yang hanya ada 3 ayat, permulaannya dimulakan dengan mukjizat, yang pertengahannya ada 2 taklif dan berakhir dengan 1 mukjizat. Apa maksud 2 mukjizat, 2 taklif? Ya, yang pertama, ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepada kamu wahai Rasulullah al-kautsar. Al-kautsar maksudnya yang banyak. Yang banyak di situ ditafsirkan oleh para ulama al-khairul katsir, kebaikan atau kelebihan yang sangat banyak diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Sama ada ditafsirkan dengan maksud umat yang sangat banyak, sama ada dimaksudkan dengan ahlul bait, yang keturunan Nabi yang sangat ramai sehingga ke hari ini, sama ada maksudnya ilmu yang sangat banyak daripada Al-Quran, ya, sama ada maksudnya adalah Al-Kautsar, ila telaga Kautsar Rasulullah SAW, maka itu adalah mukjizat daripada satu ayat yang pendek. Kemudian di tengah-tengahnya fasalli li rabbika wanhar, itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh atau memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya untuk menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang dan juga dengan bersedekah dengan inhar, menyembelih unta. Ya, dan 2 taklif itu pun ada perbezaan. Ya, salli itu ialah ibadah yang qasirah, ibadah yang untuk diri sendiri. Dan inhar ialah ibadah yang untuk orang lain. Jadi taklif itu satu taklif untuk kebaikan diri sendiri secara zahir. Wanhar itu kebaikan untuk orang lain, ya, iaitu kita memberi sedekah pada orang lain. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad ialah orang yang terputus, maka itu juga ada satu mukjizat. Ya, kerana sebab nuzul ayat ataupun surah itu ada seorang yang membenci Nabi SAW, dan dia melihat Nabi SAW kematian anaknya itu Qasim, ya, maka dia menggelarkan Nabi dengan gelaran abtar. Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencela, menghina orang yang menghina Nabi itu, Allah Taala kata inna syani'aka, orang yang berkata tadi membenci kamu itu wahai Rasulullah, dialah abtar, dialah orang yang terputus zuriat. Sekalipun dia ramai anak lelaki, tapi dia terputus zuriat, zuriat dia tidak disebut. Dan orang yang menyebut syani' itu siapakah dia, itu pun jadi khilaf di kalangan para ulama, menunjukkan bahawasanya dia itu sudah tidak dikenang sampai ke hari ini. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi ya, kematian anak-anak lelakinya, dia hanya tinggal anak perempuannya yang berkahwin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang daripadanya lahir zuriat, yang hanya melahirkan zuriat hanyalah daripada zuriat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin sahaja, walaupun 2 orang sahaja, ya, tapi zuriat Nabi SAW ini menjadi zuriat yang kautsar, yang sangat banyak sehingga ke hari kiamat. Jadi daripada 3 ayat itu yang sangat pendek, ya, tetapi ya sangat banyak perkara luar biasa yang kita pelajari. Maka ya seorang yang mengaku sebagai Nabi Musailimah Al-Kadzab, ya, cuba untuk mereka ayat yang sama lebih kurang dengan ayat itu, dikata inna a'tainakat tufah fasalli li rabbika wartah inna syani'aka huwal ijlun nattah. Ya, bermaksud sungguhnya kami memberi kamu at-tufah, buah apple. Fasalli li rabbika wartah, sembahyanglah kamu dan berehatlah kamu. Inna syani'aka huwal ijlun nattah, dan orang yang membenci kamu adalah lembu, anak lembu. Ya, jadi ayat itu ya, bila ditukarkan, dia cuba nak bawa sama seperti Al-Quran, kita dengar pun maka kita rasa menyampah atau kita rasa tak sedap didengar. Ataupun yang dicuba ditiru, al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Jadi kita dengar pun rasa tak sedap. Sedangkan ayat yang betulnya al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kita dengar pun kita rasa lain.
Jadi manusia yang cuba untuk membawa datang sama seumpama seperti Al-Quran daripada zaman dulu sehingga sekarang tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Baik, kata Allah, fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum, syuhada, ya, orang yang menyaksikan, jamak kepada syahid, jamak dia syuhada, sama dengan alim, jamak dia ulama. Alihatakum, yang menyaksikan maksud Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah, allati ta'budunaha min dunillah ay ghairuhu litu'inakum, ya, selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan kamu yang akan membantu kamu, in kuntum shadiqin, yang sekiranya kamu benar, ya, dalam dakwaan kamu, fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi, dakwaan kamu bahawa Nabi Muhammad, ya, mendakwa dia membuat Al-Quran daripada dirinya sendiri, ya, sekiranya begitu, faf'alu zalika, maka kamu datanglah bawa sempurna Al-Quran, ya, fa innakum arabiyyun, ya, semuanya kamu semua orang-orang Arab yang fusaha, yang fasih, ya, mithlahu, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ajazu an zalika, ya, dan apabila, ya, tak kala mereka lemah ataupun tidak mampu untuk melakukan perkara itu, qala Allah Ta'ala, fa illam taf'alu, maka sekiranya kamu tidak dapat melakukan, ya, ma dzukira li'ajzikum, ya, kerana kelemahan kamu, walan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat untuk melakukannya, zalika abadan, li zuhuri ijazhi, dan perkara ini, ayat ini ialah jumlah i'tiradiyah, ya, wa fa illam taf'alu walan taf'alu, untuk mentakkidkan, untuk menegaskan lagi bahasanya mereka tidak akan mampu untuk membawa datang seumpama seperti Al-Quran. Fattaqu, maka takutlah kamu. Dan kata Al-Imam Ibn Juzai, ya, di sini Allah SWT menggunakan fattaqun nar, ya, dan di situ, ya, sepatutnya kalau kita faham, ya, sekiranya kamu tidak mampu untuk bawa sama seperti Al-Quran, ya, sedangkan kamu mendakwa bahawa Nabi Muhammad mereka sendiri Al-Quran, dan kamu tidak dapat membawa satu hujah, dalil bahawasanya benar Al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kamu tidak ada jalan lain melainkan fa'aminu, ya, kamu berimanlah kamu, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu takutlah, ya, kepada azab api neraka, bil iman billah wa annahu laysa min kalamil bashar, ya, kamu berimanlah bahawasanya Al-Quran itu bukan daripada ucapan manusia. An-nar allati waquduha an-nasu wal hijarah, an-nasu di situ al-kuffar, dan al-hijarah ila al-asnam, yang mana bahan bakarnya adalah manusia, itu orang-orang kafir, dan juga al-hijarah, batu-batu itu adalah patung-patung berhala. Okay. Wal hijaratu ka asnamihim minha, yakni annaha mufritatul hararah tattaqidu bima dzukira, sangat panas yang membakar apa yang disebutkan, la kanari dunia, bukanlah api neraka itu sama seperti api di dunia, tattaqidu bil hatab wa nahwihi, yang mana api dunia ini yang membakar kayu api dan seumpamanya, uiddat ay huyiat. Jadi di sini Allah SWT menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi bermaksud Allah SWT telah menyediakan, lil kafirin, telah menyediakan api neraka untuk orang kafir, yu'adzabuna biha, mereka diazab dengannya, dengan api neraka. Jumlah musta'nafah au halun lazimah, ya, uiddat lil kafirin itu sama ada jumlah mu'taradah ataupun hal, ya, kepada an-nar. Dan ini adalah ayat yang memberi dalil bahawasanya api neraka itu sudah disediakan kepada orang kafir. Walaupun, ya, kita masih berada di dunia ini, ya, tetapi neraka dan syurga itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu masa sahaja kita, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah harapan kita semua. Walaupun kita tidak layak, tidak mampu, ya, dan tetapi kita takut kepada api neraka yang Allah Ta'ala sudah sediakan kepada kita. Mohon moga-moga Allah SWT menjauhkan kita daripada dibakar oleh api neraka yang sangat panas, yang sangat sangat berat, sangat sakit azab kita berada dalam api neraka, na'udzubillah minha. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat ke-25 pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam azza wa jalla.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.